Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. Usaha ke arah pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar terus dipertingkatkan dalam kalangan masyarakat. Bersempena ulang tahun ke-25 yang bertemakan Harmoni Digital, Simfoni Bumi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menganjurkan program Carbon Footprint on Route to Nature hari ini. Program dirasmikan Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital KKD Teo Ni Ching turut melibatkan pelbagai aktiviti termasuk penanaman sebanyak 250 batang pokok di sekitar Taman Tasik Cyberjaya bagi menjayakan kempen penanaman 100 juta pokok. Dalam pada itu, Teo Ni Ching juga menyambut baik usaha pihak MCMC menerusi program Mobile E-Waste melalui Kitar yang mengumpul dan mengitar semula gadget-gadget lama bagi mencapai matlamat mengurangkan jejak karbon. Tambahnya, biodiversiti ialah khazanah yang tidak ternilai dan jadi warisan kepada generasi yang akan datang. Tenaga Nasional Berhad TNB menasihatkan orang ramai akan sentiasa memberi keutamaan dan menekankan kepentingan penggunaan peralatan elektrik secara berhemah sepanjang musim tengkujuh. Pemangku Ketua Komunikasi Korporat Kumpulan TNB Wan Sri Rahayu Wan Muhammad Said dalam kenyataan mengingatkan orang ramai supaya menutup semua suis utama di premis masing-masing sekiranya air mula naik dan diarahkan berpindah ke pusat pemindahan sementara. Dengan ramalan hujan lebat berterusan di beberapa negeri, kemungkinan berlakunya banjir di kawasan berkedudukan rendah semakin tinggi. Justru penduduk di kawasan banjir perlu mematuhi arahan pihak berkuasa jika diminta untuk berpindah. Mereka juga digalakkan untuk menghubungi TNB Careline jika terdapat perpasangan TNB yang terputus atau tumbang bagi tindakan segera. Susulan situasi yang beruncing di Gaza, Arab Saudi memutuskan untuk mengadakan sidang kemuncak negara-negara Arab Islam di Riyadh pada Sabtu. Ia bagi menggantikan sidang kemuncak tergempar negara-negara Arab dan sidang kemuncak tergempar Islam yang dijadualkan pada tarikh sama. Arab Saudi sebelum ini dijadual menganjurkan 2 sidang kemuncak Liga Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Kementerian Luar Arab Saudi menjelaskan bahawa keputusan untuk mengadakan sidang kemuncak itu sebagai usaha menyatukan dan menyatakan pendirian bersama negara Arab Islam mengenai situasi yang belum pernah berlaku sebelum ini di Gaza dan wilayah Palestin. Serangan berterusan tanpa henti rejim Zionis terhadap penduduk Palestin di Gaza telah membunuh lebih 11,000 orang dengan sebahagian besar terdiri penduduk awam terutamanya wanita dan kanak-kanak. Kementerian Luar Palestin menyambut baik penerimaan draft resolusi yang dikemukakan negara Arab berhubung situasi di Palestin dan Gaza pada sesi ke-42 Persidangan Agung UNESCO. Dalam satu kenyataan pada Jumaat, kementerian itu menekankan mengenai kepentingan resolusi bertajuk Impact and Consequences of the Current Situation in the Gaza Strip, Palestine in All Aspects of UNESCO Mandate. Resolusi itu menyeru agar menghentikan segera serangan terhadap orang awam terutamanya kanak-kanak, wanita, belia dan golongan pendidik. Menurut kenyataan itu, resolusi berkenaan turut menggesa agar serangan ke atas sekolah, kolej dan universiti dihentikan serta-merta. Resolusi itu turut menggesa kecaman terhadap pembunuhan berterusan, wartawan dan kemusnahan pusat media, tapak warisan, muzium dan pusat kebudayaan. Cadangan bersatu dalam Akta Lompat Parti untuk diteliti semula kerana wujud kelemahan adalah tidak relevan. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution menjelaskan tindakan Ahli Parlimen Pembangkang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menyebabkan mereka hilang kerusi Parlimen. Beliau juga menegaskan keadaan bagaimana yang dikira Ahli Parlimen hilang kerusi iaitu hanya mana Ahli Parlimen isytihar masuk parti lain dan mengisytihar jadi Ahli Parlimen bebas dalam Akta Perlembagaan, dalam kurungan pindaan, dalam kurungan nombor 3, 2022 dalam kurungan Akta A1663. Sehingga kini 4 Ahli Parlimen PN daripada Bersatu menyatakan pendirian menyokong Perdana Menteri. Sekian berita semasa, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.